Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Katakanlah, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu tetap akan menemui kamu. Kecuaian kamu akan dikembalikan. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu yang telah kamu lakukan. Saudara-saudara, para penonton yang hormati sekalian, kita bertemu lagi. Barangkali ini adalah di tempat di hujung-hujung bila kita membincangkan mengenai sakratul maut. Satu perkara yang tidak boleh dielakkan. Satu perkara yang akan berlaku kepada saudara, yang berlaku kepada saya. Satu perkara yang akan berlaku entah hari ini, entah besok, entah tulat, entah minggu depan, entah bulan depan. Saya ulang sekali lagi. Akan berlaku bila-bila saja. Maut akan datang dengan tidak memberitahu kita. Tak ada manusia dalam dunia ni yang tahu bila saat matinya. Bila jam matinya, bila hari matinya, bila minggu matinya, bila bulan matinya, bila tahun matinya. Tak ada seorang pun tahu. Semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha mengetahui. Saudara-saudara, dalam keadaan kita tidak mengetahui itulah persiapan, persediaan kena diadakan daripada seawal-awal akil baligh. Dan kalau seboleh-bolehnya sebelum akil baligh. Kalau salat kan kita diminta memberitahu anak kita, memujuknya supaya bersalat waktu umur 7 tahun. Belum balik lagi tuan-tuan. Pukul kalau sudah berumur 10 tahun pun belum balik lagi. Kebanyakan orang laki-laki di kawasan Asia ni termasuk Malaysia balik umur 13 tahun yang laki-laki, 12 tahun yang perempuan. Itu yang biasanya. Jadi daripada balik sudah pun tuan-tuan kita diingatkan mengenai kematian. Hidup diingatkan, mati pun diingatkan. Bekerja diingatkan, tuan-tuan, bekerja untuk akhirat pun diingatkan. Keselesaan dunia pun diingatkan, keselesaan akhirat pun diingatkan. Berniaga di dunia pun diingatkan, berniaga di akhirat pun diingatkan. Keuntungan di dunia diingatkan, keuntungan di akhirat pun diingatkan. Kawan-kawan di dunia diingatkan, kawan-kawan yang orang saleh di akhirat pun diingatkan. Pertimbangan dunia diingatkan, pertimbangan di akhirat pun diingatkan. Tuan-tuan, perkiraan-perkiraan, calculation kehidupan di dunia dikira diingatkan, calculation di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun perlu diingatkan. Keseluruhannya, hidup perlu diingatkan, mati perlu diingatkan. Sebab itu, saudara yang saya muliakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini saya ulang je tuan-tuan. Saya ulang beberapa ayat ini, saya ulang untuk mengingatkan kita. Sebab Nabi SAW menyatakan kepada kita, selalulah zikir. Afdalu zikrul maut. Selalulah ingat Allah, selalulah zikir, selalulah zikir. Zikir yang terbaik, there's a lot of zikir, a series of zikir. But the best of all is zikrul maut. Semua zikir bagus, zikir bagus. Zikir nak pergi kerja, zikir dapat kerja, zikir nak memulakan kerja, zikir nak tidur, zikir bangun tidur, zikir nak ke tanda, zikir nak makan. Seluruhnya zikir dan doa itu tuan-tuan dan puan. Ya? Sebagai seorang Islam, semuanya bergantung kepada Allah. Semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dikaitkan dengan Allah, bekerja dikaitkan dengan Allah, kepejabat dikaitkan dengan Allah, kekilang dikaitkan dengan Allah. Ya, tuan-tuan, memancing dikaitkan dengan Allah, menjadi nelayan dikaitkan dengan Allah, tuan-tuan, menggugurkan kelapa sawit itu dikaitkan dengan Allah. Apa juga? Bahkan menganggur pun dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Miskin pun dikaitkan dengan Allah, kaya pun dikaitkan dengan Allah. Sebab itu
kita sebagai orang Islam ni, we are very smart, tuan-tuan, manusia yang Allah related. We are the creations of God, of which we are God related. Kita berkait dengan Allah. Apa pun berkait dengan Allah. Sebab itu kalau dalam hidup kita, tuan-tuan, daripada akil balik dan sebelum akil balik dikaitkan dengan Allah, remaja dikaitkan dengan Allah, dewasa dikaitkan dengan Allah, tuan-tuan, tua dikaitkan dengan Allah, tua bangka macam saya ni dikaitkan dengan Allah, insya-Allah saat matinya pun terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau misalnya sebaliknya, semuanya dikaitkan dengan dunia dalam semua fasa kehidupan kita, sampai akhir tua dan tua bangka, sampai mati pun dunia, maka tuan-tuan dan puan, yang terakhirnya pun ingatannya dunia dan mati dalam keduniaannya. Saudara yang saya muliakan sekalian, hari ini kita nak cerita betul-betul di saat-saat akhir. Saat-saat akhir sebelum kita mengembuskan nafas yang akhir. Saat-saat akhir. Hari ini kita cerita saat-saat akhir, tuan-tuan dan puan. Sebab itu bila kita ceritakan saat-saat akhir ni, tuan-tuan, pertama sekali, tuan-tuan dan puan, macam mana caranya kita yang nak mati ini menghadapi saat akhir, dan saudara-saudara dan orang-orang yang paling hampir dengan kita, bagaimana mereka melepaskan kita untuk pergi selama-lamanya itu. Dua perkara. Pertama, bagaimana kita yang nak mati ini menyediakan diri kita di saat akhir. Saat akhir. The very last breath of us. Saat yang akhir kita bernafas itu. Last breath, saat yang akhir. The last breathing, pernafasan yang akhir. Tadi saya kata, kita yang berada, tuan-tuan dan saya, pastinya akan berada di saat-saat akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang akan mengiringi kita untuk duduk, untuk berada, waktu kita meninggalkan dunia dan tidak ada dunia lagi selepas itu. Siapa dia? Ini persoalannya. Tuan-tuan dan puan, pertama sekali, persiapan kita. Kita yang nak mati ni, yang nak mati ni persiapannya bukan saat itu, bukan. Way before. Sebelum itu. Maknanya, selepas akil balik. Selepas akil balik. Malam tadi, tuan-tuan tengok tak malam tadi, pukul 9.15. Tiap malam ini pun, 9.15 malam, 9.15. Malam tadi, Datuk Nash, penyanyi, tuan-tuan, penyanyi, left-hander itu. Penyanyi dalam kumpulan left-hander. Semalam, dan seorang lagi, Ustaz Amir Adili. Bagus, tuan-tuan dan puan. Sepatutnya program 9 suku, habis 9 suku. Malam tadi, habis 10.35. 10.35. Lanjut dekat 25 minit. Sonoknya kita berbincang malam tadi. Tapi apa pun, tuan-tuan, saya nak sebutkan, Datuk Nash mengatakan, dia hari-hari pergi masjid. Hari-hari mengingatkan orang. Pagi tadi pun, tuan-tuan akan dapat ingatan dia melalui WhatsApp, Facebook. Dia akan hari-hari pagi-pagi ingatkan tuan-tuan tahajud. Ingatkan isteri bertahajud. Ingatkan suami bertahajud. Ingatkan saya bertahajud. Selain dia ingatkan bertahajud, ingatkan kita pagi-pagi lagi. Sebut kebesaran Allah, sebut kebesaran Allah. Rukuk dan sujud, rukuk dan sujud, rukuk dan sujud. Sujud dengan 3 anggota. 1 dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, sujud. Sambil kita dalam sujud menyebutkan Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdihi. Maha suci Engkau, ya Allah. Maha suci. Pagi-pagi. Saudara-saudara, inilah yang kita lakukan. Dan Datuk Nash hari-hari, setiap pagi. Malam tadi di akhir kepada kita punya perbincangan, saya membacakan sepotong yang semalam, pagi-pagi ditembaknya dalam pukul 4 pagi, tuan-tuan, kepada kita. Untuk mengingatkan kita mengenai tahajud. Itulah penyanyi Nash. Bayang, tuan-tuan. Apa dia kata? Tiap-tiap malam, tuan-tuan, tiap-tiap malam, dia akan pergi kepada Facebooknya, pergi kepada kepada social medianya, dengar mengikuti sama ada YouTube-nya, sama ada Facebook-nya, sama ada lain-lain medianya,
untuk begitu kuliah orang-orang alim daripada Indonesia, kuliah penceramah-penceramah daripada Malaysia, setiap malam without fail, untuk mengisi ilmu. Tajuk malam tadi, tuan-tuan dan puan, ialah malu belajar agama. Dan kita lihat malam tadi macam mana Datuk Nesh menyediakan dirinya dan meyakinkan dirinya. Malu apa? Nak malu apa, tuan-tuan? Mana malu di kalangan manusia atau malu di depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan, sebab itu persediaan, nak menghadapi saat kematian. Kalau tak boleh baca Quran, macam mana nak mati? Semalam saya sebutkan, tuan-tuan, tiga individual, umur 60 tahun, satu, 50 tahun satu, 55 tahun satu, 54 tahun. Tak perlulah sebutkan namanya, malam tadi saya sebutkan namanya. Tak boleh baca Quran langsung, buta Al-Quran. Tapi setelah digerakkan, setelah mempunyai kekuatan dalaman dia terus mencari orang yang boleh mengajarnya. Dapat orang yang mengajarnya, terus belajar. Akhirnya, dengan buta huruf, tak kenal huruf, tuan-tuan. Tak boleh menjalinkan huruf-huruf itu. Tak kenal huruf, tak boleh menjalinkan huruf itu. Merangkak-rangkak, mengeja-ngeja. Bertahun-tahun mengeja aja. Tapi akhirnya menjadi guru Quran mereka, tuan-tuan. Tiga menjadi guru Quran. Persoalannya betapa seronoknya. Tak dapat digambarkan, tuan-tuan. Seronok dapat duit, seronok dapat gaji, seronok dapat bonus. Itu seronok kecil. Tapi mereka kata, tuan-tuan, seronok menguasai Al-Quran. Daripada tak boleh baca, boleh membaca. Daripada tak boleh membaca dengan laju, boleh membaca dengan laju. Daripada baca yang merangkak-rangkak, boleh membaca dengan baik. Allah, tuan-tuan. Lepas tu mentadabbur pula. Lepas itu boleh mengajarkan pula Al-Quran kepada orang yang juga satu masa dulu macam dia dulu, buta Al-Quran. Itulah dikata the sense of satisfaction. Kalau tuan-tuan baca-baca buku management, buku psikologi, inilah namanya self-actualization. Tuan-tuan ingat tak Abraham Maslow? Self-actualization, the highest form of satisfaction, the highest degree of satisfaction, which you can explain using human words. Kita tak boleh explain. Punya seronoknya merasakan sudah menguasai Al-Quran, sudah menjiwai Al-Quran. Daripada yang buta Al-Quran, langsung tak boleh baca, langsung tak kenal huruf, sudah kenal huruf, dah boleh baca. Tuan-tuan, dah boleh mentadabbur, dah boleh mengajarkan Al-Quran kepada mereka yang juga buta huruf satu masa, macam dia satu masa dahulu. Inilah persediaan. Tuan-tuan bayang kalau orang yang macam ni, tuan-tuan, bersedia macam ni, dan bersedia at the very late age. Seorang umur 60 tahun baru bersedia, baru nak belajar. Seorang umur 55 tahun dan isterinya 54 tahun. Saya sebutkan nama-nama mereka malam tadi pasal baik dan keluar dalam surat khabar. Jadi it's no secret about it. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, inilah persediaannya. Orang-orang ni sedar daripada, kalau aku tak boleh baca Quran, buta Quran, macam mana aku nak menghadapi sakratul maut? Macam mana nak menghadapi sakratul maut? Kalau aku buta fardu ain, buta sembahyang, buta taharah, buta ambil wudu, buta nak jadi makmum, buta nak jadi makmum. Apa lagi buta nak mengimam? Lagi. Bayang, tuan-tuan, sepanjang-panjang kita hidup dengan isteri, dekat 45 tahun kita hidup, sekali pun tak pernah mengimamkan isteri dan anak-anak. Sekali pun tidak. Macam mana, tuan-tuan? Ramai tak yang tidak pernah mengimamkan keluarganya, isteri dan anak-anaknya? Ramai. Majority, tuan-tuan. Majority. Tak tahu, kita buat kajian. Saya dapat kajian awal, tuan-tuan. Selama 40 tahun, melalui program Summer Camp, Smart Learning, Parenting, jati diri remaja, program korporat, program management, pengurusan. Yang basicnya adalah Bina Insan. Yang saya namakan program itu Bina Insan. Yang popular. Dulu dan sekarang masih popular lagi Bina Insan. Dan kita nak membelai jiwa-jiwa kita, nak membelai hati-hati kita, hati yang keras macam batu ni, kita nak belai, nak lembutkan hati. Inilah, tuan-tuan, bila kita menghadap Allah di saat sakratul maut, hati kena lembut. Hati menjadi batu, syaitan iblis cukup suka di saat itu. Hati yang tak menerima kebenaran, seronoknya syaitan dan iblis ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir. Hati yang tak mengakui kebesaran Allah,
raya besar syaitan dan iblis waktu saat ketika kita nak bertemu dengan Allah SWT, nak mengembuskan nafas yang terakhir itu. Waktu kita dapat ditipu oleh syaitan dan iblis akan terus menipu kita. Syaitan dan iblis, tuan-tuan, akan terus menipu kita sampai saat yang terakhir. Bila nyawa sudah bergerak, ingat tak semalam saya katakan, nyawa bergerak daripada hujung kaki naik ke atas sampai peha, sampai betis, sampai peha, sampai punggung, naik kepada apa ni, perut, naik kepada perut terus kepada dada, daripada dada sampai kepada gargarah. Ingat tuan-tuan, apa ceritanya bila nyawa sampai gargarah? Nak derma sekarang ini, nak infak sekarang ini, nak wakaf sekarang ini, nak fidyah sekarang ini, nak buat amal salih sekarang ini, nak buat amal jariah sekarang ini. Tuan-tuan, nak belajar sekarang ini, nak baiki Quran sekarang ini. Yang tak kerti membaca, nak membaca Al-Quran sekarang ini, nak cari guru sekarang ini, nak jumpa alim ulama sekarang ini, nak jumpa Tok Imam, Tok Bilal sekarang ini, nak jumpa ustaz-ustazah sekarang ini. Kalau masih belum, kita masih belum ada masa, tuan-tuan ada masa. Pada penonton yang nombor 9, you have got all the time, you got all the space, you have got everything with you. But the only thing is, sebagian daripada kita, mungkin termasuk saya, gerak itu tak ada. Gerakan itu tak ada. Kekuatan dalaman itu tak ada. Tak ada kekuatan itu, lemah, tuan-tuan dan puan. Pagi ini ada yang tak bangun lagi. Jam saya sudah menunjukkan sekarang ni pukul 7.17 minit, tuan-tuan. 7.17 minit. Tak bangun lagi. Anak-anak tak bangun lagi. Kalau perempuan tak bernasib baik, suami tak bangun lagi. Kalau suami tak bernasib baik, isteri tak bangun lagi. Kalau kita tak bernasib baik, seluruh keluarga, mak, bapa dan anak-anak tidak bangun lagi. Pukul 7.17 minit pagi ini. Macam mana nak bertemu dengan Allah? Macam mana nak bertemu dengan Allah? Rumah kita yang begitu besar, tuan-tuan dan puan. Rumah kecil, rumah besar, tuan-tuan dan puan. Tak dengar bacaan Quran pagi ini? Macam mana, tuan-tuan? Tak dengar bacaan Quran pagi ini? Satu hadis Nabi Muhammad SAW, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, Nabi SAW kata, gali lubang dalam-dalam, gali lubang dalam-dalam, gali lubang dalam rumah itu, gali lubang dalam-dalam. Apa dia? Tuan-tuan, benamkan seluruh yang ada dalam rumah itu, masukkan dalam gaung yang kita gali itu. Itulah, tuan-tuan, padahnya kalau Al-Quran tidak dibacakan di dalam rumah. Hadis Nabi Muhammad SAW. Tambah, tuan-tuan, tak semayang, tak pergi masjid. Bukan tak semayang, tak pergi masjid saja. Rasulullah kata, kumpulkan kayu-kayu, kumpulkan kayu-kayu, kumpulkan pelepah kerma sebanyak-banyaknya. Apa nak buat kayu-kayu kering itu, pelepah kerma itu? Bakar rumah-rumah orang. Bila azan diazankan, mereka tidak pergi menunaikan salat di mana azan diazankan. Artinya, tak pergi masjid, tak pergi surau, tak pergi madrasah, tidak pergi di mana azan diazankan, tidak bingkas bangun, tidak ambil wuduk, tidak start motosikal, tidak start kereta, tuan-tuan, tidak pergi berjamaah, bakar rumah-rumah mereka, bakar rumah-rumah mereka. Hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi, macam mana persediaan kita, tuan-tuan? Yang kita nak mati dah ni, tuan-tuan, nak mati dah ni. Pergi masjid tak masa hidup? Tak pergi masjid. Pergi masjid sekali-sekali. Dengar tak kuliah di masjid? Tak dengar. Dengar pun sekali-sekali. Serius tak mendengar ilmu dalam masjid? Tak berapa serius. Duduk belakang-belakang. Duduk belakang-belakang. Kita dengan pemberi ceramah tu kadang-kadang, tuan-tuan, dekat-dekat 50 meter jaraknya. Kerana masjid tu besar. Mana, tuan-tuan? Saya selalu mengatakan, saya memberi ceramah, tuan-tuan. Kuliah. 40 tahun dah balik kuliah di masjid, di surau, di madrasah. Orang duduk jauh-jauh duduk. Bila jauh-jauh duduk, hatinya pun jauh, pemikirannya jauh, perasaannya jauh, roh ilmu tidak mendekati mereka. Sebab malaikat-malaikat yang mencatatkan mereka yang hadir dalam ilmu itu, dicatatkan mereka-mereka yang paling hampir dengan orang yang memberi ilmu. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, tanya ke tadi, ilmu pergi tak? Majlis ilmu pergi tak? Ni nak mati ni, nak mati. Duit yang banyak-banyak, zakat keluar tak? Kalau zakat tak keluar, syarikat kita buat keuntungan, banyak keuntungan. Keuntungan dibandingkan dengan tahun lepas, Ustaz, 64% increase in profitability. Increase. Tapi zakat tak keluar. Zakat perniagaan tak keluar. Zakat diri tak keluar. Zakat pendapatan tak keluar.
Zakat harta terkumpul tidak keluar. Zakat emas tidak keluar. Zakat perak tak keluar. Saudara, macam mana kita nak menghadapi kematian ni? Ni kematian. Ya. Berapa ramai tuan-tuan dan puan. Saya minta maaf lah tuan-tuan dan puan. Telefon saya ni ada saja. Pertama sekarang ni musim orang nak minta saya mensedekahkan lembu. Tuan-tuan dan puan, ialah bolehlah saya boleh panjang-panjangkan. Untuk saya sendiri pun sudah adalah saluran-salurannya. Tak mampulah kita nak menunaikan semua permintaan. Ramai tuan-tuan. Lembu yang nak dihantar ke negara-negara di Afrika, di Latin Amerika, di mana-mana saja. Kawasan umat Islam, yang ada umat Islam sama ada negara umat Islam minoriti atau majoriti, tuan-tuan dan puan. Datang kepada saya, telefon saya, tolong. Anak-anak yatim, pusat-pusat anak yatim, pusat-pusat ibu tunggal. Telefon saya tuan-tuan, nak minta korban, minta daging korban, minta lembu korban. Kalau tak boleh satu seekor, kalau tak boleh lembu kambing. Masya Allah tuan-tuan. Itu satu. Tuan-tuan, masih ada lagi tuan-tuan. Tak boleh masak, tak ada gas, tak ada nasi. Tak ada gas, tak ada beras. Anak saya lapar, saya pun stroke. Saya miskin. Isteri saya tak boleh buat apa-apa. Dia pun tak berdaya nak buat. Anak-anak masih kecil lagi. Tuan-tuan dan perempuan dia. Jadi, kalau kita biarkan, kita tak respon pun, macam mana kita nak menghadapi sakaratul maut itu tuan-tuan? Catatan malaikat kita mendiamkan diri padahal mampu nak bagi. Kita mendiamkan diri padahal kita mempunyai ada kuasa nak memberi. Kita mendiamkan diri, tak hulurkan token pun, at least saudara, because they are Muslim. The one who in needs are Muslim. And then at least a tokenism, tuan-tuan, token. Tak ada. Anak kita tak biasakan menderma. Cucu kita tak biasakan menderma. Menderma tidak jadi tajuk dalam rumah tu. Infak tak pernah tajuk. When was the last time, our parents or members of a family talking about infak dalam family? Talking about sedekah dalam family. Talking about wakaf dalam family. When was the last time? Bila? Ataupun subjek ni has been discussed at all? Kalau tak ada, macam mana tuan-tuan? Macam mana? Macam mana nak mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau subjek ini tak didiskus langsung? Subjek mengenai wakaf, subjek mengenai infak, subjek mengenai sedekah, subjek mengenai fidyah, subjek mengenai amal jariah, subjek mengenai fi sabilillah, subjek untuk menderma surau, untuk menderma masjid, subjek menderma tempat anak yatim, subjek menerima orang nak belajar luar negara tapi tak ada duit dan beli tiket kapal terbang. Subjek ada orang kematian, subjek orang berbagai-bagai yang memerlukan, orang miskin. Tapi kalau subjek itu tak pernah didiskuskan dalam rumah tangga kita, suami isteri tak pernah mengambilkan itu sebagai agenda discussion. Anak-anak kita yang dah besar, 6 orang di rumah, semuanya profesional, 4 orang profesional, 2 orang masih belajar lagi di universiti. Tak ada bincang pun, tak bincang. Bincang ialah investment. Bincang ialah nak invest forex. Bincang tentang forex. Bukan tak boleh, tuan-tuan, bukan tak boleh. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, too obsessed. Obsession yang macam ni kita tak nak, tuan-tuan. Jadi sebab itu, okey, balik tadi. Apa yang kita nak buat? Itu yang pertama. Yang pertama, orang yang nak mati, saya yang nak mati, dan orang yang di keliling kita. Siapa yang mesti ada di keliling kita? Waktu saat kita nak mati, tuan-tuan, ada 2 manusia yang patutnya ada. Kalau mereka ada, kalau outstation dekat-dekat pun kena balik. Balik, tuan-tuan. That is going to be the last time, the last hour, the last minute for you to see your parent while they are still alive. Balik. Bawa anak, bawa isteri kita balik. Nak tengok ni, Tok Wan, Tok. Nak pergi buat selama-lamanya. Selama-lamanya. Balik. So, saya kata tadi ada 2 jenis manusia yang sepatutnya ada bersama dengan kita. Pertama, kalau suami yang berada dalam sakaratul maut, isteri berada di sana. Kalau isteri berada di sakaratul maut, pastikan suami berada di sampingnya. Yang kedua, anak-anak. Anak laki-laki dan anak perempuan. Jangan tinggalkan dia, jangan tinggalkan. Jangan pergi raikan orang yang nak datang, nak tengok orang yang nak mati ni. Jangan. Tengok orang yang nak mati ni. Minta siapa-siapa pun, your distant parents kan,
You distant kreatif. Minta meraihkan siapa yang nak datang. Minta meraihkan pertanyaan-pertanyaan neighbors kita. Jangan kita duduk di samping mereka yang nak pergi. Di samping orang yang nak pergi. Di samping ayah yang nak pergi. Di samping ibu yang nak pergi. Duduk situ. Yang pertama, isteri atau suami. Yang kedua, anak-anak. Okey, susunannya, sebaik-baiknya, tuan-tuan suami duduk di depan sekali. Tuan-tuan suamilah mengambil tanggungjawab mentalqinkan. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuan-tuan, talqinkan orang yang nak mati dengan kalimat la ilaha illallah. Talqinkan, ajarkan, pandukan. Yang kalau isteri kita yang la ilaha illallah, yang la ilaha illallah, cukup la ilallah, cukup itu, pendek tu aja, la ilaha illallah, ya la ilaha illallah. Bisik di telinga, kalau boleh di telinga sebelah kanan, bisik la ilaha illallah. Perlahan-perlahan, satu-satu. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada yang nak pergi itu dengan menyebut di telinganya la ilaha illallah. Saudara, inilah hadiah yang terakhir seorang suami kepada isteri yang nak pergi. Inilah hadiah terakhir anak-anak kepada ayah dan bonda yang nak pergi. Hadiah yang kita bagi, birthday gift, anniversary gift, token for some good things happen, good thing being produced dalam family. Macam-macam hadiah kita bagi. Bagus. Hadiah dalam bentuk beg tangan, hadiah dalam bentuk barang keemasan, emas, semua kita bagi. Tapi itu tak ada artinya ketika itu, tuan-tuan. Ketika nak mati itu, saat nak matinya seluruhnya. Kita boleh bayangkan balik sejak kita mula kahwin umur 23 tahun sampai sekarang nak mati, dekat umur 70 nak mati, tuan-tuan. Berapa banyak hadiah yang kita bagikan. Hadiah ciuman, hadiah kasih sayang, hadiah kad-kad yang kita tuliskan. Berbagai-bagai wording kita tuliskan. Wording-wording yang menyemarakkan kasih sayang. Bagus. Tapi itu hadiah kecil, tuan-tuan. Hadiah besarnya saat nak mati. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadiah yang paling besar, yang paling berharga, yang tuan-tuan tidak akan tolak. Yang itu yang diperlukan. Apa dia? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Saudara-saudara, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hiya ahsanul hasanat wa hiya tafuz dzunuba wal khataya. Apa dia kata? Kalimat la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama. Kebaikan yang paling utama. La ilaha illallah. Kalimat ini dapat menghapuskan berbagai-bagai dosa. Apa juga jenis dosa dan kesalahan yang dilakukan. Yang itu, tuan-tuan dan puan, kita nak supaya dia teringat dosa dan dihapuskan dosa. Hujung sekali. Tinggal beberapa minit, tinggal beberapa saat lagi sebelum nyawanya ditarik keluar oleh malakal maut. Tuan-tuan, talqinkan, wahai isteri, wahai suami, wahai anak-anak. Kalau bapa tak ada, mak tak ada, anak yang sulung sekali, laki-laki atau perempuan, bisik dekat telinga mama, bisik dekat telinga ayah dengan telinga papa, la ilaha illallah. Ulang lagi, la ilaha illallah. Ulang lagi, la ilaha illallah. Masya Allah, tuan-tuan. Sebab itu
Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali, maka baginya sama dengan memberikan 10 hamba, dicatat 100 kebaikan, dihapuskan 100 dosa, dan terlindung dari syaitan dari pagi hingga ke petang. Terlindung. Siapa yang menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya-Allah tuan-tuan. Apa dia ujungnya? Dia terlindung daripada syaitan daripada pagi sampai ke petang. Katakanlah kita ni tuan-tuan nak mati sebelah petang pukul 6. Baca itu, terlindung daripada syaitan. Syaitan dilindungkan, dia terlindung. Syaitan nak ganggu bapa yang nak pergi, terlindung. Syaitan nak ganggu ibu yang pergi, terlindung. Dia tak nampak ibu kita di situ. Terlindung daripada syaitan. Kalau tak ada dibacakan ini antaranya tuan-tuan, terbuka kepada syaitan. Syaitan tahu macam mana nak masuk. Syaitan tahu pintu mana nak masuk. Syaitan tahu lubang mana nak masuk. Syaitan tahu daripada arah mana nak masuk. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian ya. Sebab itu tuan-tuan ya, kita harap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita. Tadi saya menyebutkan tuan, ada 2 manusia afdal di samping mayat. Isteri nak pergi, suami di situ. Suami nak pergi, isteri di situ, di samping, dan anak-anak. Apa nak buat tuan-tuan? Apa nak buat? Duduk-duduk saja ke? Nangis-nangis ke? Saya nak sebut, nangis tak ada pertolongan apa kepada mereka yang nak pergi. Butiran-butiran air mata itu tak jadi pertolongan apa pun. Tak ada nilai pertolongan apa pun. Yang ada nilainya ialah, apa dia? Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin kepada orang-orang yang hampir mati. Nanti ada satu kumpulan anak kita, make sure that we do this. Satu kumpulan baca Yasin. Saya nak ulas dekat sini. Berapa orang anak kita yang betul-betul boleh baca Yasin? Berapa orang suami kita, isteri kita yang betul-betul, tuan-tuan, makhrajnya betul, tajwidnya betul, dengungnya betul, panjang pendeknya betul, sebutannya betul. Allah. Tempat berhentinya betul, tempat nak mengambil memulakan selepas berhentinya betul. Allah tuan-tuan. Kalau tidak, nak baca apa tuan-tuan? Kalau tidak baca apa? Kalau kita baca Yasin merangkak-rangkak, tak boleh baca, nak baca juga, tak betul disebut, nak sebut juga, berdosa. Macam mana berdosa kita nak hadiahkan kepada mereka yang nak pergi? Dosa tuan-tuan. Dosa pasal tak belajar. Tapi kalau dia merangkak-rangkak dalam suasana belajar, yes, merangkak-rangkak dapat 2 kali pahala dengan baca yang laju dalam konteks belajar. Tapi dalam konteks kita nak meninggalkan bapa, nak meninggalkan anak-anak, oleh kerana kita tak belajar dan tak mahu nak belajar, tuan-tuan, terus tak belajar, nak baca juga memang tak reti. Dosa tuan-tuan. Dosa. Tak boleh. Macam mana kita nak raikan mak bapak yang nak pergi itu dengan kita hadiahkan dosa kepada dia? Lain tuan-tuan. Merangkak-rangkak membaca Al-Quran dalam konteks belajar, dalam konteks membaiki, dalam konteks nak mengenal huruf, dalam konteks nak mengenal jalinan-jalinan huruf, nak konteks macam mana nak sebut baris atas, baris bawah, dalam konteks macam mana nak sebut ikhfa dan izhar, dalam konteks macam mana nak sebut panjang dan pendek. Itu lain. Merangkak-merangkak di situ, orang yang baca laju dapat 1 pahala, orang yang merangkak-rangkak dapat 2 pahala. Ini hadis. Tapi merangkak-rangkak baca untuk menghadiahkan Yasin kepada ayah yang nak pergi, ibu yang nak pergi, oleh kerana dia tak belajar dan tak mahu belajar, ada ustaz sebelah rumah pun dia tak pergi, ada masjid dia tak pergi, tuan-tuan, ada ustaz dia tak pergi, ada online punya belajar, punya banyak online belajar Al-Quran, punya banyak tuan-tuan. Saya boleh namakan sekarang 10 organisasi yang membuatkan online belajar Quran, Quran learning online. Tak ada. Anak kita semua ada telefon. Tapi online apa dia tuan-tuan? Dia online apa dengan telefonnya? Online Shopee?
Dia online apa dengan telefonnya? Online tuan-tuan chatting dengan kawan-kawannya tak habis-habisnya. Dia online dengan apa telefonnya? Dengan TikTok tuan-tuan. Di Hong Kong sekarang dah tak ada TikTok. Kerajaan komunis China tidak membenarkan TikTok tuan-tuan. Diguna oleh orang-orang di Hong Kong. Tak boleh dah TikTok. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian ya. Sebab itu, saudara-saudara ya, sebab kita nak mati ni tuan-tuan ya, kita berada dalam keadaan yang paling sukar, yang paling sukar. Dan ini berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Apa Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang mengalami sakit yang begitu dahsyat selain daripada apa yang didatangkan sakit itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat. Apalagi kita, Hasan Ali, ya Allah, Hasan Ali, lagi dahsyat. Tapi kedahsyatan itu akan dapat dikurangi, akan dapat mendapat tuan-tuan dan puan insya-Allah rahmat daripada Allah kalau isteri dan anak saya tidak hentinya sehingga saya dilihat saya mengucapkan kalimat itu dalam berbagai-bagai bentuk signal yang mengatakan saya telah mengucapkan kalimat itu. Apa dia? La ilaha illallah. Anak-anak saya pula dengan Yasinnya, bacaannya bagus tuan-tuan. Betul-betul dia punya organizationnya bagus, pengurusannya bagus. Siapa yang baca yang pertama, siapa baca yang kedua, disemak, tadarus dekat situ. Yasin, bacakan Yasin, diulang. Itu satu pasukan. Satu pasukan lagi yang mententeramkan dia, dengan doa-doa, berbagai-bagai doa tuan-tuan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal abd andal hisab. Itu antara doanya tuan-tuan. Itu antara doanya. Masya Allah tuan-tuan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal abd andal hisab. Ya Allah, mudahkanlah di saat pencabutan nyawa ini. Mudahkanlah di saat pencabutan nyawa ini. Ini doa kita. Doa kita, doa anak-anak, doa isteri, doa suami. Ini yang kita nak dengar doa ini. Tapi tuan-tuan, anak yang mana boleh berdoa ini? Suami yang mana boleh baca doa ini? Isteri yang mana boleh baca doa ini? Apa dia? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afni 'indal hisab. Ya Allah, mudahkanlah di saat pencabutan nyawa ini, mudahkanlah di saat pencabutan nyawa ini dan selamatkan daripada neraka dan mendapat kemaafan ketika dihisab. Mendapatkan kemaafan ketika dihisab. Allah. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Siapa yang boleh bacakan doa ini? Anak kita nangis, nak buat apa nangis? Nak buat apa? Inilah yang nak dibacakan. Duduk dekat ayah, duduk dekat mama yang nak pergi. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal abd dal hisab. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ulang. Adik ulang, kakak ulang, anak sulung ulang, anak nombor 2 ulang, anak 3 ulang. Menantu pun kena ada di situ. Menantu pun ulang. Jadi tuan-tuan suasananya. Tuan-tuan cuba suasananya. Itulah suasana malaikat. Suasana kekasih Allah. Suasana kesayangan Allah. Itulah bentuknya, tuan-tuan, the kind of environment, the kind of situation yang sepatutnya seorang yang nak pergi meninggalkan kita sampai bila-bila tak balik-balik lagi, itulah keadaan di mana kita, tuan-tuan, menghantar mereka pulang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan kita rehat sebentar tuan-tuan, sikit lagi. Saya nak sambung sikit. Minta maaf tuan-tuan dan puan kita lambat, sepatutnya kita rehat tadi lagi. Kita dengar sekarang pesanan daripada Yayasan Sabha. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan.
Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang hormati sekalian, saya harap sangat tuan-tuan dan puan, ada 3 pesanan daripada Yayasan Sabha. Pertama, tuan-tuan, kita sedang dalam proses membangunkan, sekarang ini dalam proses mengumpul dana. Mengumpul dana dalam projek 12 juta ringgit dengan tanah 13 juta ringgit. Apa projeknya? Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Apa gunanya? Memberikan pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan dengar ya? Nama pendidikan ni jarang disebut, tak ada dibuat pun. Apa nama pendidikannya? Pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Di mana tempatnya untuk mendapatkan pendidikan ini? Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Yang akan didirikan mulanya pada tahun hadapan, insya-Allah, di Sungai Semungkis, Batu 15, Ulu Langat, 20 minit daripada Pekan Kajang. Naik kereta 20 minit, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi, siapa juga tuan-tuan yang nak mati, semuanya akan mati. Datang situ, yang muda, yang tua, laki-laki, perempuan. Umur 40 ke atas, silakan. Umur 40 ke bawah pun silakan. Sebab ada 2 program. Satu 40 ke atas umur, satu antara 15 sampai ke 40 tahun boleh datang ke situ. Kita hendak anak-anak pun mengikut program. Program menjadikan mereka anak yang soleh, anak yang soleha. Supaya dapat menghormati mak dan ayah. Terutama khidmat di hujung usia ayah bonda kita ini. Khidmat di hujung sekali nyawa mereka. Supaya mereka dengan izin Allah dimatikan dalam husnul khatimah. Kepada yang berumur 40 tahun ke atas, mereka lah yang menjadi objek dan subjek kepada kompleks Anjung Husnul Khatimah ini. Kepada mereka lah diberikan pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Yang kedua buku, tuan-tuan, 3 serangkai buku tu. Buku kita, saya nak bacakan sebentar tadi ni, buku ni tuan-tuan ni buku ni. Inilah buku ni, muka 111 hingga muka 131. Yang saya cerita tuan-tuan dan 4 siri. Ini siri yang keempat ni, mengenai sakratul maut. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Tuan-tuan tengok ni. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya harap tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Tuan-tuan ya, tengok. Ni. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Jadi kita tuan-tuan dan puan inilah di antaranya. Dan saya nak bacakan tuan-tuan ikhtisar daripada apa yang kita sebutkan selama 4 subuh ni. 4 subuh ni. 4 pagi ni, tuan-tuan dan puan. Besok kita nak sambung, tuan-tuan. Besok kita nak sambung. Apa yang nak dilakukan? Mesti, tuan-tuan. Apa yang nak dilakukan bila mak dan ayah atau siapa saja sudah putus, baru putus nyawanya dalam masa 1-2 saat. Baru saja putus nyawa dalam masa 2 saat. Badannya, jasadnya masih panas-panas lagi. Tangannya nak letak di mana. Matanya nak di macam mana. Mulutnya macam mana nak buat. Macam mana nak letakkan posisinya. Di mana dalam rumah dia nak diletakkan. Apa nak diletakkan pada badannya. Semuanya tuan-tuan besok, insya-Allah. Besok pengurusan sikit. Mengurus dengan penuh daya hormat, kasih, sayang, kehormatan yang paling tinggi kepada roh yang namanya ibu. Roh yang namanya ayah, yang disayangi, yang dicintai, yang dikasihi. Roh suami, roh isteri, roh adik, roh abang, roh kakak. InsyaAllah, tuan-tuan. Besok. Ya. Jadi hari ini, tuan-tuan, saya yang 4 tu, saya nak bacakan rumusan. Terdapat beberapa tanggapan mengenai kematian. Di antara 5 tanggapan itu ada 5 tanggapan dalam buku ni, tuan-tuan. Dalam buku ni ada 5 tanggapan. 1,
daripadanya boleh diterima pakai oleh seluruh umat Islam, iaitu mereka yang dilahirkan dan dimatikan sebagai seorang Muslim, mukmin dan muttaqin. Ada 5 tanggapan tuan-tuan. Daripada 5 itu ambil 1. Yang kelima, apa yang kelima tu? Hidup sebagai Muslim dan mati sebagai Muslim. Lahir sebagai Muslim, besar sebagai Muslim, remaja sebagai Muslim, dewasa sebagai Muslim, tua sebagai Muslim, mati sebagai Muslim. Itu dia. Yang kedua tuan-tuan, B. Tidak ada manusia yang boleh lari daripada maut. Tak ada manusia yang boleh lari daripada maut. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Tak ada manusia yang boleh lari daripada maut. Tak ada tuan-tuan, tak ada. Tak ada. Semuanya akan mati tuan-tuan. Tuan-tuan akan mati, saya akan mati. Ini saya dah ulas dalam 2 ataupun 3 yang lepas. Pagi yang lepas saya dah ulas. C. Gambaran manusia di ambang maut yang begitu mengerikan sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita. Dan yang pastinya semua akan kembali bertemu Allah Maha Pencipta. Tuan-tuan dengar. Gambaran manusia di ambang maut yang begitu mengerikan sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita. Dan yang pastinya semua akan kembali bertemu Allah Subhanahu wa taala. D. 4. Pendedahan demi pendedahan dibuat terhadap kematian. Pendedahan demi pendedahan dibuat terhadap kematian. Berbagai cara dan saluran digunakan. Namun, didapati terdapat sebagian besar anggota masyarakat Islam yang seolah-olah mereka tidak terkesan langsung dengan segala bentuk pendedahan yang diberi. Tuan-tuan, ada kematian, kita tengok mayat, tak terkesan pun. Kita hantar mayat sampai alam kubur, kita mendengarkan talqin yang dibacakan pemberi talqin. Talqin ini makna mengingatkan kepada yang hidup, bukan yang mati itu, tuan-tuan. Tapi tak menyentuh hati kita pun. Talqin, soalan mungkar nakir, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa imamuka. Semuanya disebutkan satu persatu oleh pembaca talqin, pemberi talqin. Tapi tak ada kesan kepada kita, tuan-tuan. Yang tak sembahyang terus tak sembahyang, yang lalai sembahyang terus lalai sembahyang. Tuan-tuan, yang tidak menghormati orang tua terus tak menghormati orang tua, yang bergaduh dengan mak bapak terus bergaduh dengan mak bapak, yang bergaduh dengan mentua terus bergaduh dengan mentua, yang tak bertegur adik-beradik terus tak bertegur adik-beradik, yang bermusuhan antar keluarga terus bermusuhan antar keluarga, yang memutuskan silaturahim terus memutuskan silaturahim. Ini satu penyakit yang paling besar, tuan-tuan. Nanti saya akan cerita dalam satu-satu tajuk nanti dalam sesi yang lain, macam mana apa di sisi Allah memutuskan silaturahim. Antara dosa besar ialah memutuskan silaturahim. Jangan, tuan-tuan, jangan. Kemudian 10 langkah persediaan menghadapi maut dikemukakan. 10 langkah persediaan menghadapi maut dikemukakan. Setiap satunya perlu diamalkan tanpa bertangguh-tangguh lagi. Malaikat Israel datang menemui kita, tidak kira sama ada kita telah membuat persiapan ataupun tidak melakukan apa-apa persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan segala-galanya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan segala-galanya kepada kita, bertujuan semata-mata untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Insan hujung usia terutamanya hendaklah menggunakan sepenuh kemudahan tersebut untuk melakukan islah diri, memperbaiki diri, reform diri sebagai persediaan bertemu Allah Rabbul Jalil. Tuan-tuan dan puan, itulah di antaranya, tuan-tuan. Dapatkan buku ini, tuan-tuan, dapatkan buku ini. Dapatkan buku ini. Buku ini tajuknya Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya nak mengakhirkannya. Pertama, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita memerlukan sumbangan dana daripada tuan-tuan. Ini semuanya dilakukan, tuan-tuan, semuanya dilakukan dalam suasana non-profit making, amal jariah fi sabilillah. 1 sen pun bukan ada keuntungan. Kita buatlah, kita berilah, tuan-tuan. Tanahnya untuk bangunkan Hanyut Husnul Khatimah hampir 1 juta, hampir 1 juta. Telah pun dibayar, telah pun dibeli, alhamdulillah. Saya wakafkan tanah itu nanti atas nama Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah wakaf. Di atas tanah itulah akan didirikan komplek Anjung Husnul Khatimah. Dermalah, tuan-tuan, sumbanglah. Macam mana? Wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, fisabilillah, amal jariah. Buatlah, tuan-tuan, pilihlah mana-mana. Diri sendiri wakaf, zakat, infak, keluarga, tiap-tiap keluarga Muslim, berapa juta keluarga Muslim.
Wakal sikit lah tuan-tuan. Takkan RM1 tak boleh bagi, takkan RM10 tak boleh bagi tuan-tuan. Dan satu lagi untuk syarikat-syarikat. Tuan-tuan, syarikat-syarikat, kita ada CSR, kita ada zakat, peruntukan untuk zakat. Masukkanlah tuan-tuan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah ni. Yang kedua tuan-tuan, buku kita tu. Buku, 3 buku tu, ya, dapatkan. Library seluruh Malaysia ni. Ribu-ribu, ratus ribu library. Kalau satu library, satu rangkai, 3 buku ni satu library. Hai, berapa kali cetak saya nak buat ni tuan-tuan? Tuan-tuan dapatkanlah. Library di rumah, library di sekolah, library di universiti, library di college, library di pusat-pusat bacaan, community, library dalam persatuan-persatuan, library dalam yayasan-yayasan, library tuan-tuan dan puan di syarikat-syarikat, library di kilang-kilang. Allah, punya banyak. Library dalam perpustakaan awam. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Dapatkan buku ini, 3 serangkai ini, dapatkan. Jadikan buku ini sebagai tambahan kepada khazanah buku yang ada di perpustakaan-perpustakaan tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, buku-buku ini tiap satunya buku ini boleh diseminarkan. Saya sanggup nak datang tuan-tuan dengan kru saya. Kita datang di mana-mana saja. Di Brunei Darussalam, di Bandar Seri Begawan, kita boleh pergi. Di Singapura kita boleh pergi. Selatan Thailand, di Fatani kita boleh pergi. Di Indonesia, di Batam kita boleh pergi. Di mana-mana kita boleh pergi. Di Medan kita boleh pergi tuan-tuan dan puan. Untuk saya mengendalikan seminar setengah hari. Seminar setengah hari sama ada buku ini. Namanya, kalau kita pilih buku ini, jadi seminar setengah hari tuan-tuan mengenai khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Seminar setengah hari buku khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Seminar boleh bermula pukul 9 sampai pukul 1. Dimulakan seminar itu dengan semayang duha dan semayang hajat. Saya akan mengimamkannya insya-Allah, semayang duha dan semayang hajat. Kalau saya tak ada pun insya-Allah seorang ustaz, seorang hafiz akan mengimamkan tuan-tuan insya-Allah. Selepas semayang duha, semayang hajat, baru kita mulakan seminar setengah hari itu insya-Allah. Baru tuan-tuan. Jadi ini satu buku. Buku yang kedua pun buku yang mengenai Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Penting ni tuan-tuan. Seminar akan setengah hari, pukul 9 sampai pukul 1 tengah hari. Bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Itu satu. Yang ketiga tuan-tuan yang ingin saya maklumkan ialah insya-Allah mudah-mudahan kita ada taska. Nama taska kita ialah First Move Childcare Center. First Move Childcare Center, kita ambil bayi daripada 2 bulan hingga 4 tahun, toddler 4 tahun. Kita ada 8 sekarang ni cawangan, 2 di Bangi, 1 di Kajang, 5 di Kuala Lumpur. Baru beroperasi setahun 3 bulan, belum dapat keuntungan lagi. Bila ada untung besok, keuntungan itu akan disalurkan kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah. Kami buat ni tuan-tuan semata-mata nak mencari dana dan supaya dana mengalir. Bila dah siap nanti, mengalir untuk pengurusan Komplek Anjung Husnul Khatimah ni. Dengan aktiviti-aktiviti yang boleh melahirkan sedikit keuangan untuk menentukan keberlangsungan projek yang nak dijalankan. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah First Move Childcare Center daripada 2 bulan hingga 4 tahun hantarlah tuan-tuan, hantarlah bersama kita. Kita punya kekuatan tuan-tuan yang pertama, modern, professional, holistic, global, Islamic. Saya ulang, modern, professional, holistic, global, Islamic. Dan pendidikannya masya-Allah tuan-tuan boleh tengok. Dia ada website dia, tuan-tuan tengok dalam Facebook, teachers mempunyai aktiviti-aktiviti yang dipaparkannya tuan-tuan insya-Allah. Bolehlah kita bersama. Kita hendak anak-anak daripada awal-awal lagi kita nak tanam anak benih Islam, nak tanam biji-biji benih Islam, nak tanam pokok-pokok Islam daripada umur 2 bulan sampailah umur 4 tahun tuan-tuan insya-Allah. Saya sendiri adalah di antara orang peneraju utamanya selain daripada orang lain tuan-tuan dan puan peneraju-peneraju yang lain untuk menentukan segala-galanya apa yang berjalan dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Tuan-tuan cukup setakat itu. Mudah-mudahan tuan-tuan saya tersentuh dan saya betul-betul rasa sangat seronok tuan-tuan. Kadang-kadang hiba saya. 2 hari yang lepas tuan-tuan, yang semalam reach dia dekat 100,000 orang tuan-tuan. Kita punya titian embun pagi ni 2 hari yang lepas dengan semalam ni reach-nya dekat-dekat 100,000 orang tuan-tuan.
satu persembahan yang sangat baik, satu respon yang sangat baik. Dan saya harap yang kali ini pun, besok pagi, besok pun akan mendapat sambutan yang sehangat itu, tuan-tuan dan puan. Sebarkan, like and share. Tolong tuan-tuan, like and share, like and share, like and share. Tolong tagkan kawan kita, tagkan kawan kita. YouTube ada, YouTube Dr. Hassan Ali, Dr. Hassan Ali. Tuan-tuan subscribe, tuan-tuan tekan loceng untuk notification. Subscribe dan loceng untuk notification. Dan kita ada, kita Instagram kita, Dr. Hassan_Ali, Dr. Hassan_Ali. Itu Instagram kita. Pergilah tuan-tuan, raikanlah tuan-tuan, sebarkanlah tuan-tuan, insya-Allah. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah.